Anda mungkin sudah melihat berpuluh-puluh analisis yang mengatakan bahwa Iran telah melakukan langkah bijak dengan menutup Selat Hormuz. Dan bahwa Amerika Syarikat telah dimalukan. Bahwa kutipan tol itu sedang membiayai mesin perang Iran. Tetapi angka-angka menceritakan kisah yang sangat berbeza. Rancangan Iran untuk Selat Hormuz sedang runtuh dan bukti terbaik tentang hal ini terletak pada satu butiran yang hampir tiada siapa perasan. Minggu lalu Menteri Luar Negeri Iran ditanya mengapa selat itu masih belum dibuka semula. Dan Anda tahu apa jawapan beliau? Head Technical. Apabila Anda mengetahui apa yang tersembunyi di sebalik dua perkataan ini, seluruh naratif akan runtuh bersama. Tetapi, sebelum sampai ke situ, adalah penting untuk mengakui satu perkara. Apabila Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari 2026, Iran perlu bertindak balas. Menutup Selat Hormuz adalah cara yang dipilih Iran. Dan dalam jangka masa pendek, ia berjaya. Agensi Tenaga Antarabangsa menyebutnya sebagai gangguan bekalan terbesar dalam sejarah pasaran minyak global. Harga setau minyak melebihi $120. Harga urea yang penting untuk baja naik 50%. Sepertiga daripada helium global yang digunakan dalam pembuatan chip elektronik terperangkap di Qatar. Dan ya, rakyat Amerika juga merasainya. Harga petrol melebihi $4 segelen. Inflasi melonjak daripada 2,4% kepada 3,3% dalam satu bulan sahaja. Trump sendiri mengakui di Fox News bahawa harga mungkin kekal tinggi sehingga pilihan raya pertengahan penggal. Jadi, sesiapa yang mengatakan Amerika Syarikat tidak terjejas sedang berbohong. Tetapi di sinilah cerita ini berubah arah. Kerana apabila anda melihat siapa yang benar-benar bergantung kepada Selat Hormuz, jawapannya sangat mengejutkan. Menurut data daripada Agensi Maklumat Tenaga Amerika Syarikat, 84% minyak yang melalui selat itu pergi ke Asia, bukan ke Amerika Syarikat. China sahaja menerima kira-kira 38% daripada keseluruhan aliran itu. Kira-kira 45% daripada semua import minyak China bergantung kepada Hormuz. India, Korea Selatan dan Jepun berada di belakangnya. Amerika Syarikat pula hanya menerima kira-kira 2.5% daripada minyak yang melalui kawasan itu, 2,5%. Pengeluaran minyak di dalam Amerika Syarikat sendiri telah meningkat begitu banyak dalam beberapa tahun kebelakangan ini sehingga negara itu menjadi pengeluar minyak dan gas asli terbesar di dunia. Maksudnya, Amerika Syarikat merasai kesan pada harga kerana pasaran minyak adalah global. Tetapi mereka tidak bergantung kepada Hormuz untuk memastikan bekalan tenaga terus berjalan. China, ya, bergantung. Dan bukan China sahaja. Jiran-jiran Iran telah musnah. Negara-negara Teluk mengimport lebih daripada 80% keperluan kalori mereka melalui selat itu. Apabila Iran menutup laluan itu, 70% daripada import makanan tersebut terhenti. Harga makanan meningkat antara 40% hingga 120%. Bahrain hampir runtuh. Emiriyah Arab Bersatu terpaksa menyuntik $5.4 bilion untuk menyokong mata wang negara. Kuwait dan Qatar bergantung hampir sepenuhnya kepada loji penyagaraman untuk air minuman. Tanpa loji-loji tersebut, tiada air di paip. Beberapa daripadanya telah menjadi sasaran serangan oleh Iran. Keluarga-keluarga beratur untuk mendapatkan air, sementara Iran mengenakan toh ke atas kapal-kapal di seberang teluk. Filipina di seberang dunia telah mengisytiharkan darurat tenaga kerana mereka mengimport hampir semua minyak mereka, sebahagian besarnya datang dari Timur Tengah. Pengeluaran minyak di selatan Iraq telah menurun lebih daripada 70%. Maksudnya, Iran tidak melakukan serangan tepat sasaran terhadap Amerika Syarikat. Apa yang dilakukan olehnya adalah meletupkan bom yang memberi kesan kepada seluruh dunia, termasuk negara-negara yang langsung tiada kaitan dengan konflik tersebut. Dan pada ketika ini, mungkin Anda sedang berpikir, baiklah, tapi sekurang-kurangnya Iran mendapat keuntungan daripada kutipan tol sebanyak $2 juta untuk setiap kapal. Dan disinilah naratif itu mula runtuh. Sistem ini berfungsi seperti berikut. Pengawal revolusi Iran mengenakan bayaran sehingga $2 juta setiap kapal untuk membenarkan laluan melalui selat itu.
Bayaran dibuat dalam yuan, mata wang Cina, atau dalam mata wang kripto di luar sistem perbankan barat. Parlimen Iran telah mengesahkan semuanya menjadi undang-undang pada akhir bulan Mac. Ini adalah kali pertama dalam sejarah moden sebuah negara mengenakan tol atas inisiatif sendiri di selat antarabangsa. Beberapa pempengaruh telah membuat kiraan dan mendapat angka yang mengagumkan. 150 kapal sehari didarab dengan 2 juta dolar akan menghasilkan 300 juta sehari atau 7,5 bilion dolar sebulan. Nampak seperti lombong emas. Kiraan itu menjadi tular, dikongsi beribu-ribu kali, dan hampir tiada siapa yang berhenti untuk menyemak sama ada angka asas itu betul atau tidak. Tetapi angka sebenar menceritakan kisah yang berbeza. Purata sejarah di Selat Hormuz ialah 138 kapal sehari. Jadi, soalan itu mudah. Berapa banyak kapal yang anda rasa benar-benar membayar tol sepanjang bulan lepas? Menurut Lloyd's List Intelligence, salah satu rujukan terbesar dalam perisikan maritim di dunia, hanya 142 kapal yang melintasi selat itu antara 1 hingga 25 Mac. Sepanjang bulan itu. Bukan setiap hari, tetapi sepanjang bulan itu. Dan daripada beberapa yang telah melepasi, Lloyd's hanya menjejaki 26 menggunakan sistem tol sejak pertengahan Mac. 26. Dan kira-kira 90% daripada transit baru-baru ini mempunyai kaitan dengan Iran sendiri. Pada dasarnya, ia adalah kapal-kapal Iran yang berlayar di selat itu sendiri. Anggaran paling realistik daripada penganalisis antarabangsa menjangkakan pendapatan tahunan sekitar 12 bilion dolar daripada tol jika semuanya berjalan lancar. Nampak banyak sehinggalah anda bandingkan dengan 30 bilion dolar setahun yang Iran peroleh daripada ekspor minyak sebelum perang. Tol itu pun tidak menampung separuh pun daripada kerugian Iran. Dan G7, kumpulan 7 ekonomi terbesar dunia, sudah pun mengecam sistem itu. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio menyatakan ia tidak boleh diterima dan berbahaya untuk dunia. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengancam akan mendakwa sesiapa sahaja yang membeli minyak Iran yang dikenakan sekatan. Penggasingan itu menyeluruh. Sekarang, biar saya tunjukkan satu butiran yang mengubah segalanya. Ingat tentang hal teknikal yang disebut oleh Menteri Iran tadi? Menurut satu laporan dari New York Times yang memetik pegawai Amerika, Iran telah kehilangan jejak periuk api laut yang mereka tanam di Selat Hormuz. Apabila perang bermula, Iran menggunakan bot-bot kecil untuk menabur periuk api di seluruh selat itu. Masalahnya ialah operasi itu dijalankan secara tidak teratur, tanpa komando pusat, tanpa dokumentasi yang tepat. Ya, betul begitu. Iran telah menabur periuk api di laluan paling penting di dunia untuk perdagangan minyak, dan mereka sendiri tidak tahu di mana mereka meletakkan periuk api itu. Anggaran Amerika menunjukkan bahawa Iran mempunyai antara 2,000 hingga 6,000 periuk api laut. Sebahagian daripadanya telah diletakkan dengan cara yang membolehkan ia hanyut bersama arus ke lokasi yang langsung tidak diketahui. Maksudnya, pada masa ini terdapat periuk api yang hanyut di perairan yang dilalui kapal-kapal yang membawa berjuta-juta tong minyak, dan tiada siapa, sama ada Iran atau Amerika Syarikat, yang tahu dengan tepat di mana letaknya periuk api itu. Seperti anda boleh lihat, kad rundingan Iran telah menjadi satu perangkap. Selat itu tidak ditutup kerana Iran sedang mengawal keadaan. Ia ditutup kerana Iran telah hilang kawalan. Dan sementara itu dunia tidak berdiam diri. Arab Saudi telah mengaktifkan pelan kecemasan yang telah menunggu selama 45 tahun untuk digunakan. Saluran paip minyak Timur Barat yang dibina pada tahun 80-an semasa Perang Iran-Iraq menghubungkan ladang minyak di pantai timur ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Ia merentasi 1.200 km, melintasi semenanjung Arab dari hujung ke hujung, sepenuhnya mengelak Selat Hormuz. Dalam beberapa jam selepas krisis bermula, Aramco, gergasi minyak Arab Saudi, mula mengalihkan minyak tersebut. Saluran paip itu mencapai kapasiti maksimum 7 juta tong sehari. Ekspor melalui Yanbu menjejah 5 juta tong minyak mentah sehari, ditambah hampir 1 juta lagi dalam bentuk produk bertapis. Emiriyah Arab Bersatu melakukan perkara yang sama.
Mereka mengaktifkan saluran pipe dari Abu Dhabi ke pelabuhan Fujairah yang terletak di luar selat, menambah sehingga 2 juta tong sehari. Maksudnya, dengan menggabungkan saluran pipe Arab Saudi dengan saluran pipe Emiria Arab Bersatu, dunia kini sudah boleh mengangkut hampir separuh minyak yang melalui selat sebelum perang, tanpa perlu menggunakan selat itu. Iran menyadari apa yang sedang berlaku dan cuba bertindak balas. Sebuah drone Iran telah menyerang sebuah stesen pam saluran pipe Arab Saudi dan mengurangkan kapasiti sebanyak 700.000 tong sehari. Ia kelihatan seperti satu tamparan yang besar. Tetapi pihak Arab Saudi membaiki semuanya dalam masa kurang daripada 3 hari dan memulihkan kapasiti sepenuhnya. Serangan itu yang sepatutnya menjadi satu tindak balas, akhirnya menjadi satu lagi bukti bahwa Iran semakin kehabisan pilihan. Dan langkah untuk menjauhkan diri dari Hormuz tidak terhenti pada saluran pipe minyak sahaja. Jepun, Korea Selatan, dan negara-negara Asia lain sudah mula melabur dalam infrastruktur tenaga Amerika supaya tidak lagi bergantung kepada laluan ini pada masa hadapan. Eropa sedang mempercepatkan program tenaga nuklear. Jerman telah mempertimbangkan semula dasar anti-nuklearnya. Jepun telah menghidupkan semula reaktor dan sedang menjalinkan kerjasama dengan syarikat-syarikat Amerika. Seluruh dunia sedang mencari jalan supaya tidak lagi menjadi tebusan Selat Hormuz. Dan corak ini bukanlah sesuatu yang baru. Pada tahun 2025, China telah menghadkan ekspor logam nadir bumi, mineral penting untuk membuat telepon bimbit, chip, dan peralatan ketenteraan. Dan tahu apa yang berlaku? Dan seluruh dunia bergegas untuk membangunkan alternatif. Iran melakukan perkara yang sama dengan Selat Hormuz. Iran menggunakan kawalan ke atas sumber strategik sebagai senjata dan dengan itu mempercepatkan proses yang sepatutnya paling ditakuti. Dunia belajar untuk hidup tanpa Iran. Penganalisis menganggarkan bahawa dalam tempoh 3 hingga 5 tahun, kuasa tawar-menawar Hormuz mungkin akan berkurangan dengan ketara. Dalam kata lain, Iran telah menukar satu kelebihan jangka panjang untuk keuntungan jangka pendek. Setakat ini, segala yang telah dibina oleh Iran di Selat Hormuz sudah mula retak dari dalam. Tol yang kosong, periuk api yang hilang, saluran pipe minyak yang dialihkan. Tetapi masih belum ada sesiapa yang menolak. Jadi, pada 12 April, Donald Trump memberi tolakan itu. Selepas kegagalan rundingan di Islamabad yang berlangsung selama 21 jam tanpa sebarang persetujuan, Donald Trump mengisytiharkan sekatan laut di Selat Hormuz. Tetapi dengan satu perbezaan penting, Komando Pusat Amerika menjelaskan bahawa sekatan itu hanya menjejaskan kapal yang pergi dan balik dari pelabuhan Iran. Kapal yang menuju ke pelabuhan bukan Iran tidak akan dihalang. Ini bermakna sekatan itu adalah terhadap Iran, bukan terhadap dunia. Logiknya adalah mudah. Iran menutup selat itu dan terus mengekspor minyaknya sendiri, meraih keuntungan daripada krisis yang diciptanya. Amerika Syarikat kini telah memotong keuntungan itu dan tentera laut Amerika akan memintas kapal-kapal yang membayar tol kepada Iran. Dengan sekatan itu, semua hasil minyak Iran telah terputus. Pengawal revolusi yang mengendalikan separuh daripada ekspor itu dan mengutip tol telah kehilangan sumber pembiayaan utamanya sekaligus. Dan tahu tak apa yang paling menarik? Ini bukan kali pertama strategi ini digunakan. Ingat Venezuela? Itulah yang berlaku tepat sebelum Maduro ditangkap. Dan di Selat Hormuz, tanda-tandanya sedang berulang. Kapal perang Amerika telah memasuki selat itu pada 11 April. Buat pertama kali sejak perang bermula. Komando Pusat telah memulakan operasi penyapuan ranjau. 3 kumpulan serangan kapal induk sedang ditempatkan di rantau ini atau sedang dalam perjalanan. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will... Dalam 24 jam pertama, Komando Pusat mengisytiharkan bahawa sekatan telah dilaksanakan sepenuhnya dan perdagangan maritim Iran telah terputus sepenuhnya. 6 kapal dagang telah diarahkan pulang ke pelabuhan Iran. Sebuah kapal kargo yang membawa bendera Iran cuba untuk melepasi sekatan dengan keluar dari Bandar Abbas. Kapal pemusnah Amerika USS Spruance telah memintas dan mengarahkan kapal itu untuk berpatah balik. Dan bukan hanya kapal Iran sahaja. 2 kapal tangki minyak yang berkaitan dengan China menghampiri kawasan sekatan dan kemudian berundur. Mereka membuat pusingan U dan kembali masuk ke dalam teluk.
Armada bayangan Cina yang selama bertahun-tahun telah mengangkut minyak Iran menggunakan bendera palsu dan transponder yang diubah suai sedang teragak-agak buat kali pertama. Beberapa hari kemudian, Amerika Syarikat melangkah lebih jauh lagi. Pihak komando mengumumkan bahawa kapal Iran, kapal yang dikenakan sekatan dan kapal yang disyaki melakukan penyeludupan boleh dipintas dan dirampas di mana-mana sahaja di dunia. Bukan sahaja di selat tetapi di mana-mana lautan. Perbendaharaan Amerika telah mengenakan sekatan ke atas lebih daripada 24 individu dan syarikat yang berkaitan dengan syarikat penyeludupan minyak Iran. Di pihak satu lagi, Iran hampir tidak mempunyai keupayaan tentera laut. Semua kapal yang dianggap ancaman kepada Amerika Syarikat telah dihapuskan. Komander Tentera Laut Pengawal Revolusi, Laksamana Tangsiri, yang bertanggung jawab secara langsung menutup selat itu, telah terbunuh dalam serangan udara Israel pada bulan Mac. Dan semua ini berlaku dengan masa yang semakin suntuk. Gencatan senjata yang diperantarai oleh Pakistan akan tamat pada 22 April. Tinggal beberapa hari saja lagi. Kedua-dua pihak telah duduk berunding di Islamabad. Mereka duduk di meja selama 21 jam dan tidak mencapai apa-apa keputusan. Sementara itu, dalam satu langkah yang mengejutkan ramai orang, Israel dan Lubnan bersetuju dengan gencatan senjata selama 10 hari. Trump mengumumkan bahawa pemimpin kedua-dua negara itu akan berbincang buat kali pertama dalam 34 tahun. Jika Lubnan dikeluarkan daripada persamaan, Iran akan kehilangan satu lagi alat tekanan di meja rundingan. Sebabnya? Program nuklear. Iran mahu kawalan kekal ke atas Selat Hormuz, pampasan perang, dan pembebasan wang Iran yang dibekukan di luar negara. Amerika Syarikat mahu penamatan program nuklear dan pembukaan semula selat itu tanpa syarat. Kedua-dua pendirian itu begitu jauh berbeza sehingga tiada jalan tengah yang kelihatan. Dan tiada pihak yang menyatakan apa yang mereka akan lakukan jika tarikh akhir berakhir tanpa sebarang persetujuan. Dan inilah yang menjadikan kebuntuan ini begitu berbahaya. Program nuklear mungkin merupakan kad terakhir yang tinggal untuk Iran. Ia satu-satunya kad tawar-menawar yang masih dimiliki Iran. Dan inilah sebabnya Amerika Syarikat menegaskan bahawa perkara ini tidak boleh dirunding. Penutupan Selat Hormuz telah melemahkan Iran sehingga mereka hanya tinggal dengan pilihan yang paling ekstrim dan paling berbahaya. Dan ada satu lagi perkara yang menunjukkan betapa tekanan semakin kuat. Menteri Luar Negeri Iran telah menghubungi Menteri Luar Negeri China untuk meminta sokongan sambil memberi amaran tentang akibat berbahaya daripada sekatan Amerika. Di pihak lain, Trump menyatakan bahawa China sangat gembira dengan pembukaan semula selat itu dan telah bersetuju untuk tidak menghantar senjata kepada Iran. Benar atau tidak? Mesejnya jelas. Malah rakan dagang utama Iran juga sedang ditarik ke pihak Amerika. Apabila Iran menutup Selat Hormuz, dunia menganggapnya sebagai langkah bijak. 6 minggu kemudian, selat itu masih ditutup. Tetapi bukan kerana Iran mahu begitu. Kadang-kadang, naratif yang paling tular bukanlah yang paling hampir dengan realiti. Dan dalam kes ini, jurang antara kedua-duanya sangat besar. Jadi, saya tinggalkan soalan ini untuk anda jawab di ruangan komen. Menutup Selat Hormuz adalah satu langkah bijak atau adakah itu kesilapan strategik terbesar yang pernah dilakukan oleh Iran? Jika video ini menunjukkan sesuatu yang anda belum pernah lihat dalam analisis lain, kongsikan dengan seseorang yang perlu melihat data sebenar. Langgan saluran ini untuk mengikuti perkembangan seterusnya dalam krisis ini. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.